Lelaki ni nama dia Ryan. And dia ni ialah pemilik syarikat besar. Kira orang kaya lah. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu, time ni Ryan dia berjalan keluar daripada mall. And dia ternampak guard dekat mall tu tengah halau seorang budak kecil tau. So dia pun secara automatiknya pergilah selamatkan budak tu. Bagi Ryan, walaupun budak tu nampak macam pengemis, tapi tu bukan lesen untuk kita perlakukan dia sesuka hati. Sebenarnya, budak tu tengah mengemis dekat depan mall tu. Sebab tu dia kena halau. Waktu tu Ryan ni nampak yang guard tu marah budak tu and suruh dia pergi daripada situ. Tapi budak tu tak nak. And dia berkeras juga duduk dekat tangga mall tu. Jadi guard tu start lah tarik tangan budak tu and heret dia turun daripada tangga tu. Time ni pula Ryan dia keluar daripada mall and dia ternampak kejadian tu. Sebab tu lah dia terus pergi selamatkan budak kecil tu. Guard dekat situ marahlah Ryan ni. Dia kata kau tak pernah lagi jumpa budak kecil ni. Dia ni datang sini tiap hari tau. Lepas tu dia kacau semua orang yang lalu lalang dekat sini. Sebab tu aku halau. Kau pergi je, tak payah nak buang masa dengan budak ni. Dalam keadaan yang tenang, Ryan ni pun cakaplah dengan guard tu. Tak apa tuan, saya akan jaga dia ya. Guard ni pun dia terkejut lah. Tapi dia campur dengan heran, dah kenapa kan, kau siapa? Tapi dia pun malas juga nak ambil tahu. So dia cakap lah, engkau betul ni? Tapi kenapa? Yelah, buat jelah apa yang kau nak. Yang aku tahu, aku dah tak nak tengok dah budak ni lagi dekat sini. Kalau tak siap lah dia. Lepas tu guard tu terus belah daripada situ. Ryan tengok muka dia pucat sangat. Dengan rambut dia yang panjang tu tutup muka dia. So Ryan ni pun siapalah budak tu. Hai, nama saya Ryan. Apa nama awak? So budak tu pun sambil kesat-kesat mata, dia pun jawab lah, nama saya Sufi. Dan Ryan ni tanya lagi, Sufi buat apa dekat sini? Mana ibu dengan ayah? Sufi pun jawab, saya cari duit, adik saya lapar, ibu sakit, ayah pula dah pergi jumpa malaikat. Waktu Ryan terdengar yang Sufi ni cakap macam tu, Ryan pun terus faham lah apa yang cuba disampaikan oleh Sufi tu. So dia balas, dia kata, oh macam tu. Tak apa Sufi, jangan risau, Uncle tolong Sufi, okey? Nak tak kalau Uncle belikan makanan untuk adik Sufi, lepas tu kita pergi beli baju baru. Sebab baju Sufi ni macam dah kotor. Uncle gantikan, okey? Jom masuk mall ni beli nak? Ryan pun hulurkan tangan dekat Sufi. Time ni Ryan niat dia cuma nak membantu saja. Sebabkan dia kesian tengok budak-budak ataupun keluarga-keluarga yang susah macam ni. Disebabkan dia sendiri mampu, apa salahnya dia bantu? Itu yang dia fikir. Waktu ni Sufi dia cepat-cepat kesat air mata dia. Lepas tu dia tengok mata si Ryan ni. Dia baru nampak muka Sufi ni dengan jelas. Sebab tadi kan dia tutup dengan rambut kan. And bila dia nampak muka Sufi ni, dia macam terkesima tau. Sebab muka Sufi ni nampak macam familiar sangat bagi dia. Macam muka cinta pertama dia dulu. Tiba-tiba Sufi ni dia tanya. Lepas tu Sufi jawab dekat dia, betul ke? Uncle betul ke boleh tolong Sufi? Dia tanya kan. Ryan macam tersentak lah sekejap kan. Sebab tadi kan dia berangan tentang cinta pertama dia. Dan dia jawab lah, betul. Sufi, Uncle tolong ya. Dia kata macam tu. Lepas tu Sufi pun cakap lah dengan si Ryan ni, thank you Uncle. Uncle baik lah sama macam ibu Sufi. Dia kata macam tu. So diorang pun masuk lah dalam mall tu. And Ryan belikan lah makanan baby untuk adik Sufi ni. Lepas tu dia belikan baju, kasut baru untuk Sufi. Waktu dia tengah bayarkan barang-barang dia ni, Ryan ni nampak lah yang Sufi ni tengah pandang ke seorang budak yang tengah makan aiskrim dengan parents dia. Waktu tu barulah Ryan teringat tau yang Sufi ni mesti kelaparan. Maybe dia masih lagi belum makan. Dia tak tahulah berapa lama si Sufi ni dah kelaparan. Tak tahu berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Jadi dia pun bawa lah Sufi ni pergi kedai makan. Dia order makanan untuk Sufi sekali dengan dessert. Sebab dia tahu budak kecil memang suka makan makanan manis kan. Waktu dia punya makanan sampai, Sufi ni dia terus melahap makanan tu macam orang tak makan berhari-hari. So Ryan ni dia jadi sayu tau hati. Dia tengok je Sufi ni makan dengan penuh perasaan tau. Ada banyak persoalan dekat dalam otak dia time tu. So habis je Sufi ni makan, Ryan ni tanyalah dekat Sufi, dia tinggal dekat mana? Dekat dengan tempat ni ke? Sufi pun angguk-angguk je jawab ya. So Ryan pun cakap lah, kalau Sufi dah sudah, jom kita balik, mesti ibu Sufi risau. Lepas tu Ryan ni pun hantarlah Sufi sampai dekat depan rumah. Waktu sampai je dekat depan rumah Sufi ni, Ryan tak boleh nak tahan tau rasa simpati dia tengok keadaan rumah yang buruk lah kiranya kan.
Sufi ni dia sambil tersenyum, dia cakap lah dekat Ryan, tunggu kejap uncle, dia nak panggil ibu dia. So dia berlari lah masuk ke rumah dia and panggil ibu dia keluar. Lepas beberapa minit Ryan tunggu, keluarlah seorang perempuan daripada rumah tu. Ya Ryan ni yang tengok keadaan perempuan yang keluar dari rumah tu tadi, sampai terlepas barang-barang dekat tangan dia tau. Sebab dia sangat kenal dengan perempuan tu. Walaupun perempuan tu dalam keadaan rapuh dan miskin, dia still lagi boleh cam tau perempuan tu. Sebab dia adalah cinta pertama si Ryan ni. Nama dia Sarah. And muka Sufi tu memang sebiji muka si Sarah ni. Sebab itulah Ryan ni macam familiar je dengan dia. Mata dia jadi bulat tengok keadaan Sarah time tu. Lepas tu dia terus cakap, Sarah, awak ke tu? Waktu tu Sarah ni pun terkejut lah dengan pertemuan tu kan. Sebab dia tak sangka dia akan berjumpa balik dengan lelaki tu. And dia pun cakap, Ryan, apa awak buat dekat sini? Macam mana awak jumpa rumah saya? Ryan cakap lagi dengan dia, saya ingat awak pindah ke luar negara dengan suami awak. Sebab tu apa yang tuan rumah awak bagi tahu saya dulu. What happened to you, Sarah? Lepas tu, Sarah ni dia tertunduk malu. Dia sangat malu dengan pertemuan diorang tu sebabkan keadaan dia yang sangat teruk tau. Ryan pun tanyalah lagi dekat Sarah. Saya terjumpa Sufi. Dia bawa saya datang sini lepas saya belikan barang-barang ni untuk kamu semua. Kenapa Sufi sampai jadi pengemis? Awak tahu tak saya jumpa Sufi dekat mana? Dia tengah mengemis dekat luar mall minta duit, wah. Awak tahu tak? Waktu Sarah dengar Ryan cakap macam tu, dia terus terkejut tau. Dan dia terus menangis. Dia kata, apa? Saya tak tahu sebab Sufi bagi tahu saya yang dia keluar nak pergi main dengan kawan-kawan dia. Saya tak tahu pun dia keluar pergi mengemis macam tu. And si Ryan ni pun cakap lah dengan dia. Yelah, memang sepatutnya dia tak buat pun benda tu. And sepatutnya Sarah, awak semua tak berada dekat sini pun. Cuba beritahu saya apa yang dah terjadi sebenarnya. Waktu ni, Sarah pun dengan hati yang sangat-sangat sedih, dia ajaklah Ryan masuk ke rumah dulu sebab dia tak sihat kan, dia tak boleh berdiri lama. Ryan pun ikutkan je lah. Dalam rumah tu, Ryan tengok keadaan rumah diorang yang serba kurang dengan tilam lusuh, sofa buruk, tak ada alas lantai, tak ada meja, pinggan mangkuk pun yang dah lama yang buruk. Dia jadi makin tertanya-tanya tau, apa yang dah jadi sebenarnya sampaikan cinta pertama dia ni kena hidup dalam keadaan yang macam ni. So, perlahan-lahan Sarah pun mulalah bercerita. Katanya, sebenarnya lepas menikah memang kami pindah dan duduk dekat luar negara. Beberapa tahun lepas tu kami balik lagi ke Malaysia disebabkan suami saya sakit. Dan kami tinggal dengan mertua saya. Keadaan semua okey je. Tapi 6 bulan lepas, suami saya dijemput ilahi dan lepas daripada tu, tak tahulah kenapa. Ibu mertua saya halau kita orang semua keluar daripada rumah ni. Dan dekat sinilah saya berada sekarang. Selama ni pun, saya memang bekerja keras untuk sara hidup dengan anak-anak sampai tak fikir pun sakit sendiri. Tapi saya betul-betul tak sangka yang Sufi tu sampai mengemis dekat luar, wah. Ya Allah. Terima kasih Ryan sebab dah bawa dia balik dan belanja semua ni. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya malu. Waktu Ryan dengar story Sarah ni tadi, dia rasa sangat sedih dan rasa sangat bersalah tau dengan nasib yang menimpa kekasih pertama dia tu. Yelah sebab dia tak ada dekat sisi Sarah. So dia cakap lah dekat Sarah, tak apa Sarah, mungkin takdir yang temukan kita kembali. Ataupun mungkin ada hikmah di sebalik semua yang terjadi ni. Benda yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang ni yang penting saya dah jumpa awak. Waktu tu Sarah cuma mampu senyum je. Tapi dia tukar topik lah. Dia tanya dengan Ryan, macam mana pula dengan awak Ryan? Saya ingat awak balik ke bandar untuk sambung study lagi. Lepas tu Ryan jawab, dah lepas habis study saya balik sini memang niat nak cari awak. Tapi dah terlambat sebab waktu tu awak dah kahwin. Oh macam tu. Jadi awak dah berkahwin ke ni? Sarah tanya lagi dengan Ryan. Dia tanya pula orang tu dah kahwin ke belum. Ryan jawab lah sambil tersenyum. Tapi dia tersenyum macam senyum sakit tau. Dia kata, tak. Awak ingat tak saya pernah janji dengan awak dulu yang saya takkan kahwin dengan sesiapa selain daripada awak. So saya memang tunggu awak. Dan saya fikir awak pun sama. Tapi bila dapat tahu berita tu, saya jadi lost Sarah. So saya cuma fokus dengan kerja je lah sampai ke sekarang. Dan saya masih lagi menanti. Dia kata gitu. And then dia sambung lagi. Dia kata, Sarah, sejujurnya even dalam keadaan sekarang pun saya dah bersedia untuk jaga awak dan anak-anak awak Sarah. Saya dah jumpa Sufi dan saya memang teringinkan anak macam dia tau. Sudi tak awak berkahwin dengan saya?
Sarah ni pun terkejut perut lah dengan confession yang tiba-tiba dia dapat tu. Dah lah baru je jumpa tak sampai setengah jam tadi. So dia katalah dengan si Ryan ni, sekejap, slow Ryan. Saya tak dapat nak proses semua benda sekarang ni sebab terlalu cepat. Saya tahu awak sangat ikhlas dengan saya dan saya ingat janji awak tu. Saya yang salah sebab langgar janji tu. Saya minta maaf. Tapi untuk terima semua ni sekarang, saya tak mampu Ryan. Bagi saya masa, boleh? Ryan pun nyatakanlah hasrat dia dekat Sarah. Ambillah waktu awak Sarah, saya tak memaksa. Cuma saya minta tolong sangat awak tak stay dekat sini lagi. Ikut saya, stay dengan saya. Biar saya jaga anak-anak awak. Sebab Sufi masih kecil lagi. Dia berhak dapat pelajaran yang sesuai dengan umur dia sekarang. Tolonglah Sarah. Time tu memang Sarah ni dia tolak lah sekeras-kerasnya permintaan si Ryan ni. Yelah disebabkan dia baru je jumpa walaupun ex-boyfriend dia dulu, tapi benda tu dah lama tau. Time tu disebabkan Sarah ni menolak, Ryan ni berkeras juga. Dia terus paksa Sarah ni, dia merayulah dekat Sarah berkali-kali sampaikan Sarah ni terpaksa untuk turuti juga permintaan dia. Sebab Sarah ni fikir dia pun kesiankan anak dia yang Sufi tu. Dan Sufi layak untuk dapat semua benda macam anak-anak orang lain juga. So ceritanya diorang pun tinggallah sekali dengan Ryan. Korang jangan salah faham tau. Sebab Ryan ni kan orang kaya. Jadi of course lah rumah dia pun besar. Jadi tak ada masalah lah untuk diorang tinggal sekali dengan maid-maid semua. Dalam masa diorang ni tinggal bersama, Sarah ni dia tengok Ryan langsung tak berubah tau. Ryan tu masih lagi Ryan yang sama yang dia kenal dulu. Baik, caring. Ryan selalu bawa dia pergi hospital, buat check up, datang sekolah Sufi sebagai ibu bapa and banyak bagi emotional and physical support untuk dia dan anak-anak. Perkara ni buatkan Sarah ni tadi rasa macam dia dah jatuh cinta balik dah dengan Ryan. So, long story short, 6 bulan kemudian, Sarah ni pun bertekadlah untuk lamar balik si Ryan ni tadi. Dan of course lah Ryan tu jawab ya. Dia tunggu Sarah bertahun-tahun kot. Jadi diorang pun berkahwin lah dalam majlis yang diorang buat kecil-kecilan je. Sufi pun dah sememangnya seronok lah Ryan jadi ayah dia. Sebab dia memang suka Ryan kan, Ryan yang jaga dia. Sampai situ je. Apa yang kita boleh tengok dekat sini ialah istilah dah kalau jodoh tu memang tak ke mana lah. Walaupun dipisah oleh berbagai perkara, kalau memang dia tu untuk kita, tetap juga kita akan bersama pada akhirnya, betul tak? Jadi percayalah pada takdir Allah.